warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita, Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan memilih kita pada malam ini untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah-ayah sekalian, malam ini kita membicarakan bab memelihara lisan. Pada bulan-bulan yang lalu kita mula dengan memelihara mata. Kemudian pada bulan yang lepas kita membicarakan tentang memelihara telinga. Dan pada malam ini kita membicarakan tentang memelihara lisan. Lisan ini apa? Lisan ini adalah lidah. Lidah. Di dalam apa? Di dalam Melayu apa? Menyebut tentang kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Okay, kalau salah tu betul kan? Ibu dan saya lalu duduk lengkap macam itulah. Jadi nak cerita tentang binasanya lidah apabila tidak dijaga ataupun dikawalnya dengan baik. Jadi lisan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu pun diambil daripada bahasa Arab juga. Dan secara yang lebih senang lagi, memelihara lisan ini itulah memelihara lidah. Dan tu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, kalau perhatikan juga al-sallallahu wa taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, perlu juga diperhatikan apakah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan buat kita. Perlu perhatikan, perlu muhasabah, perlu ingatkan apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan lisan ataupun lidah. Dan sehingga kan dengan cara yang demikian kita akan sedar daripada kelalaian. Bila kita ingat tujuan, maka kita akan sedar daripada kelalaian. Kalau kita naik sesuatu, naik kereta pergi ke sesuatu tempat, kita tahu tujuan kita ke satu destinasi tersebut. Jadi menyebabkan kita tidak lalai daripada perjalanan tersebut, sampaikan kita boleh sampai ke destinasi yang kita tujuan, ada tujuan di situ. Tapi kalau kita lalai, maka kita kalau naik kereta silap-silap boleh tersalah simpang masuk ke tempat lain dan silap-silap destinasi kita itu tidak sampai. Begitulah tujuan lidah ini. Tujuan lidah ini, kalau kita sedar tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menguruskan dunia kita dengan lidah, maka kita tidak akan tercicir dan kita tidak akan lalai. Kalau disebut dalam buku ini, maka kita akan tersedar daripada kelalaian dengan cara kita ingat tujuan lidah dijadikan. Dan selalu melakukan maksiat, daripada kita sedar daripada kelalaian kita dan kita sedar daripada melakukan maksiat, tersilap dengan menggunakan lidah mengata dan juga sebagainya, maka tersilap, itu maksiat. Jadi Allah tersilap rupanya, tersilap cakap. Jadi sedar. Sebab apa? Sebab kita ingat balik tujuan yang Allah jadikan lidah ni untuk apa. Dan juga di samping itu juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ingat balik tujuan Allah jadikan lidah ini, maka alangkah bersyukurnya kita. Dan kalau tuan ibu dan sekalian, kalau tak ada gigi, tak ada masalah, kita cakap boleh lagi. Walaupun tak ada gigi lah, walaupun lain macam saja bunyi tu.
Tapi masih lagi boleh orang boleh faham lah sikit-sikit. Jadi kalau tak ada lidah macam mana? Kalau tak ada lidah habis kita. Dia tak tahu nak cakap apa, dia ni cakap apa ni, lidah dia tak ada. Jadi tak faham mendatang apa yang dia cakap atau benda apa yang dia cakap. Lidah pendek pun kadang-kadang kita pun keliru apa yang dia cakap. Itu kesempurnaan pada lidah. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah memberi kita satu nikmat yang tiada taranya, satu nikmat yang tiada bandingnya, iaitulah lidah. Dengannya kita boleh merasa pahit manis kopi yang kita minum pada petang tadi, merasa sedap, merasa pedas, merasa macam-macam lah. Dengan lidah. Dan juga lidah juga boleh merasa lidah juga boleh berkata-kata, dengannya boleh berkata-kata dan sebagainya. Jadi dengan lidah ni boleh buat macam-macam nikmat yang digunakan, nikmat makan dan sebagainya. Kalau orang tu tidak ada lidah, dia tidak akan rasa kenikmatan di dalam dia makan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Dan dijelaskan lagi bahawa betapa banyak kenikmatan yang telah kita terima melalui lisan. Seperti yang saya sebut tadi, dengan lisan, dengan lidah kita boleh bercakap, dengan lidah kita boleh merasa kemanisan, pahit dan juga sebagainya dari lidah itu, dari rasa. Oleh itu hendaklah kita bersyukur dengan jalan menggunakan lisan dengan cara tersebut. Untuk ada untuk dia tu, kita gunakan sebab cara kita bersyukur ni, kita balas balik dengan kebaikan. Kita nak bersyukur kepada orang, berterima kasih kepada orang, dia buat baik pada kita, maka kita buat baik balik dengan dia, walaupun dengan kata-kata terima kasih cik, terima kasih abang dan juga sebagainya. Nabi SAW pun bila mana orang bagi hadiah pada Nabi, Nabi akan balas. Bila mana orang beri bantuan kepada Nabi juga, Nabi akan mendoakan harta kepada orang yang bukan Islam. Seorang Yahudi memberi minuman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi minum dan kemudian Nabi mengatakan kepada dia, jammalakallah, moga Allah mencantikkan kamu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sampai Yahudi itu mati, maka aku melihat tidak ada uban di kepalanya. Jadi doa Nabi ni ada keberkatan. Jadi kalau orang kata kat kita jazakallah khairan katsira, contohnya, selalu perkataan inilah yang selalu kita cakap, jazakallah khairan katsira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Jadi kita nak kata apa balik, tapi paling koman, paling pendek kita kata wa iyyaka, kepada engkau juga, ataupun wa iyyaka khairul jaza, wa iyyaka khairul jaza, kepada engkau juga diberi kebaikan, diberi sebaik-baik ke pembalasan kebaikan yang engkau berikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita doakan dia balik, dia doa pada kita, kita doa pada balik. Biasanya macam itulah. Kalau kata terima kasih, kita akan jawab sama-sama dan juga sebagainya. Itu jadi cara kita membalas kebaikan. Begitu juga dengan lisan. Cara kita membalas kebaikan itu, kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah beri kepada kita, yang pertama sekali iaitulah memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT. Banyakkan zikir. Zikir ini banyak maksudnya. Zikrul mar'ah maksudnya lain. Zikrul mar'ah maksud dia kita meminang seseorang perempuan, itu zikrul mar'ah. Zikir maut, ingat kepada kematian, ingat, sebut dan juga sebagainya, itu zikir juga. Jadi zikir ini maksudnya ingat, zikir ini maksudnya sebut. Jadi kalau orang tu dia sayang kepada seseorang, mulutnya ini tidak boleh dipisahkan daripada lidah ni tidak boleh dipisahkan daripada menyebut nama orang tersebut. Syair Arab banyaklah cerita tentang. So kalau kamu menyukai seorang itu, maka kamu pasti akan menyebut-nyebut tentang dirinya. Macam itulah anak-anak kita, ibu dan ayah sekalian, kerja duk sebut abang long saja. Abang long. Itu maksudnya apa? Maksudnya ayah sayang kat abang long lah tu. Sebab banyak-banyak ayah ataupun mak, dia dah sebut abang long.
Lepas tu saya mungkin ayah sebut abalong, ataupun mungkin mak pula sebut angah. Tu antara yang disaing kira duk sebut yang tu je. Anak lain kadang-kadang dia ada jugalah rasa jealous lain macam sikit, duk sebut abalong saja, ataupun duk sebut abangah saja, tapi dia tak disebut pun. Jadi sebab mungkin hatinya itu telah terlekat. Begitu jugalah pada hari Jumaat, orang yang mengingati Nabi SAW ini akan memperbanyakkan selawat kepada baginda SAW. Sebab dia ingat, bila dia ingat kepada Nabi, dia akan sebut baginda SAW, selawat. Dan bila dia ingat pada Allah, dia akan zikir kepada Allah, ingat pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan macam-macam lagi. Dia zikir pagi dan juga petang, dia tak tinggal. Yang tu orang yang ingat kepada Allah SWT. Dan itulah caranya untuk kita ingat kepada Allah SWT ataupun bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Nikmat lidah. Nikmat lidah itu nak membalasnya nikmat yang Allah beri dengan berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah banyak baca Quran. Jadi tuan-tuan, ibu dan sekalian, bila menyentuh tentang Quran, kadang-kadang dia ada satu perasaan, pasal apa kita kena baca Quran? Itu yang kadang-kadang kita, kalau tak jelas dengan betul, orang tak buat amalan ini. Kalau tidak memahaminya, kenapa perlu beribadah, orang tak akan lakukan ibadah. Hanya orang yang boleh solat, hanya orang yang boleh betul-betul boleh solat dengan sebaik-baiknya dan boleh sembahyang sunatnya banyak. Hanya orang yang benar-benar mengetahui tentang ataupun memahami tentang ibadah tersebut. Ada orang kadang-kadang dia akan jadi heran. Seorang hamba Allah ni, seorang cikgu dia cerita kat saya. Dia kata, saya cukup heran. Dia kata, apakah menjadikan kekuatan jiran rumah dia sebelah tu, dia boleh pergi sembahyang subuh, dia tak boleh pergi, dia tahu. Dia tak boleh pergi. Dia kata, saya ni, kata ustaz, waktu dulu lah, dia kata, lah ni ustaz setelah ni cikgu tu, dia lah ni kaki masjid lah, memang kaki masjid sungguh kalah kita. Memang dahsyat dia ni, duduk masjid kadang-kadang 4-5 jam sehari. Dulu dia kata, dia tertanya-tanya, ni maksudnya hidayah lah. Dia tertanya-tanya, macam mana, apa kekuatan jiran dia ni waktu dia muda-muda dulu. Dia kata kekuatan jiran dia ni boleh pergi masjid, tapi dia tak boleh. Dia kata dia menanti jawapan itu hampir lebih kurang 20 tahun. Tunggu jawapan tu sampai Allah bagi kat dia hidayah, tak tinggal terus, sampai lah tak tinggal. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, yang ni kekuatan kita berbeza. Ada orang kekuatan dia macam ni. Sebab dia memahami tentang, orang itu barangkali memahami ibadah, orang itu barangkali memahami konsep ibadah itu dan sebagainya. Sebab apa dia beribadah. Jadi dia ada kekuatan. Dia tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi ibu dan sekalian, kita kena bersyukurlah sebab Allah pilih kita untuk datang ke masjid, untuk Allah bagi kita kesihatan yang baik. Sebab kesihatan ni satu benda yang mahal. Kalau kita tak sihat, kita barangkali tak boleh pergi ke masjid ke surau. Saya pun kadang-kadang bila mula saya semua, saya sendiri pun takut nak pergi surau. Tambah ni dalam keadaan musim Covid ni, kita pun serayau, bosan tak habis-habis. Dan sebagainya ni, tengok-tengok, lagi kalau pergi lagi jadi kot lain dan juga sebagainya. Sebab kita tak diberi kesihatan yang baik, dan kita waktu tu nikmat sihat kita dah hilang, kita serayau nak pergi. Tapi tengok saya nampak macam okey dah, baru rasa macam badan ni rasa nak demam, tak demam. Yang tu memang pakai tak pergi lah, sebab serayau, takut ada benda lain. Dan tuan ibu dan sekalian, jadi kesihatan ni satu benda yang nikmat yang tiada taranya. Jadi begitulah. Jadi kalau orang tu faham tentang ni sebab apa, maka dia akan buat ibadat itu dengan sebaik-baiknya, dan juga dia akan tambah lagi sebab dia faham. Begitu juga dengan Al-Quran, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Jadi Al-Quran ni kena baca. Dan umat Islam yang menghantar anak mereka ke kelas pengajian, tapi kalau sampai dia khatam, lepas tu tak baca dah,
Lepas habis saja khatam, tak pergi hantar dah, tak repeat hantar. Kira anak dah khatam Quran, jadi tak payah pergi dah kot. Yang ni kesilapan yang besar. Lepas tu anak tak akan baca dah Quran. Kalau kita boleh monitor anak kita, boleh kawal anak kita, okey, abang lepas saja maghrib, lepas saja subuh, abang baca Quran dengan abah, ataupun baca Quran dengan Tok Wan, Tok dan juga sebagainya. Itu tak ada masalah. Tapi macam mana kalau tak boleh nak kawal? Jadi kena teruskan juga hantar supaya dia boleh membaca Quran. Sebab Quran ni perlu dibaca, perlu dibaca, perlu dibaca. Tapi kalau stop lepas khatam Quran, tak diberi pendedahan ataupun tak hantar dah pergi mengaji, maka ini akan jadi masalah. Lepas tu hanya tinggal sekadar sejarah. Seorang abang saya jumpa dia. Dia kata dulu saya ustaz, dulu saya khatam Quran, dia kata. Dia abang saya khatam Quran. Tapi lo ni tengok Quran tak boleh baca. Tengok Quran tak boleh baca langsung. Sebab apa? Sebab dah lama dah tak baca. Bila lama tak baca, nak baca balik tu tak erti dah. Lepas tu macam mana nak buat ni ustaz? Dia kata lah ni baru ada kesedaran. Bila tanya apa abang tu bila last kali dia mengaji, dia kata lepas dia khatam tu memang dia tak buka dah Quran, dia kata. Sampailah lah ni kita duk kira-kira tu, katakan dia khatam Quran umur 16 tahun. Kita pun tak tanya ada detail lah, ataupun 17 tahun lah katakan. Lah ni umur dia mungkin dekat 40 lebih. Berapa tahun dah dia tinggal Quran? Banyak. Jadi dia kata lah ni duk hantar anak dah boleh baca Quran. Tapi dia sendiri dah tak boleh baca. Jadi tuan ibu dan silang, saya kata abang jangan buat silap. Abang sendiri kena pelan-pelan baca balik. Sebab Quran ni kena perlu dibaca. Jadi tuan-tuan ibu dan silang, sebab kadang-kadang ni kita letak Quran pun satu masalah juga. Letak Al-Quran ni yang tak dapat dilihat. Gambar boleh digantung supaya orang boleh melihat tentang apa kejayaan. Gambar ijazah yang dapat apa penganugerahan dan sebagainya boleh digantung di rumah supaya boleh nampak, supaya kita kenal sejarah kejayaan kita yang kita kecapi ataupun yang telah anak kita kecapi. Tapi Quran ni puas sorok, masuk dalam amari, letak sana letak sini, jadi tak nampak. Bila tak nampak, tak teringat langsung nak baca Quran. Jadi Quran ni kena letak tempat yang boleh dinampak. Kira senang cerita, ambil, nampak Quran, ambil, baca terus. Itu senangnya. Kalau simpan tempat bagusnya, tambah ada kotak pula kat atas, bubuh dalam kotak tu, kira jadi harta karun sungguh. Letak dalam tu, tak buka-buka dah. Nak buka bila tak tahu. Ini yang masalah. Jadi Quran tu kena bagi nampak jelas Quran. Inilah Quran. Nampak Quran, boleh baca. Tapi kalau tak nampak, memang tak boleh baca. Jadi ibu dan ayah sekalian, yang tu yang perlu ada orang panggil penambahbaikan kita. Jadi Quran ni kena bagi nampak. Tentu ibu dan ayah sekalian, dan persoalan-persoalan yang timbul ni bila mana seorang itu dia tidak merasakan kenapa dia perlu membaca Al-Quran. Ada apa dengan Quran? Ibu dan ayah sekalian, jadi kenapa kita perlu membaca Al-Quran? Yang pertama sekali, saya nak beritahu bahawa membaca Al-Quran kerananya satu perniagaan yang tidak akan rugi. Baca Quran, satu perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi masa yang kita laburkan untuk baca Quran tidak akan rugi. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, jadi dalam Al-Quran Allah menyebut surah Al-Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah. Innal ladzina yatluna alkitab Allah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat. Wa aqamus salah, dia baca Quran dan dia dirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan ataupun mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kami beri padanya, razaqnahum, apa yang kami kurniakan kepada dia, apa yang kami rezekikan kepadanya, sirran wa alaniyah, sama ada dari tersembunyi ataupun secara terbuka.
yarjuna tijaratan lan tabur, dengan mengharapkan daripada amalan yang demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Jadi baca Quran ni tak rugi. Mayang pun tak rugi. Siapa kata mayang rugi, baca Quran rugi, dia sebenarnya yang rugi. Bukan yang sebab masa dia. Sebab bila kita baca Quran, ada masa dilaburkan. Bila kita solat, sebab tu ada ulama katakan solat ada sesuatu, di situ ada zakat. Maksudnya zakat yang kita keluarkan adalah masa kita. Masa kita. Jadi masa yang diluangkan untuk solat, masa yang diluangkan untuk baca Quran, itu adalah satu benda yang tidak rugi. Dan juga menginfakkan harta. Yang ini mengeluarkan harta. Ada orang dia rasa bila dia keluarkan harta, dia infakkan harta dia rasa rugi. Tapi sebenarnya kata Allah, lan tabur. Satu perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi baca Quran tak rugi. Itu kita. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa kita kena baca Quran? Anak-anak tanya, cucu tanya, sebab apa tak orang baca Quran? Pasal apa kita kena baca Quran? Jawapannya adalah kerana satu perniagaan, kerananya tu Al-Quran, kerananya Al-Quran itu tidak, kerana Al-Quran itu satu perniagaan tidak rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa kena baca Al-Quran? Kerana di dalam Quran itu ada peringatan dan juga pengajaran. Seperti mana dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Allah mudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran, diambil peringatan. Maka sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya, siapa yang nak ambil? Itu Allah tanya di dalam Al-Quran. Ada apa dengan Quran? Sebab apa kena baca Al-Quran? Sebab Al-Quran itu ada pengajaran dan juga peringatan. Tapi kadang-kadang orang tak mau baca Quran. Ada juga orang tak mau juga baca terjemahan Quran tersebut. Ini yang kadang-kadang masalah. Dia masih satu persepsi. Dia kata ni benda ni kena ni lah, kena berguru ke dan sebagainya, wallahu alam lah. Tapi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, dia takut sangat baca terjemahan, dia takut dia sesat. Sebenarnya kalau baca terjemahan itu tidak akan sesat. Kalau kita tak faham, kita tanyalah kepada orang yang memahaminya. Jadi tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, tuan-tuan jangan takut sebab Mak Saleh baca Quran ataupun orang putih baca Quran, dia masuk Islam. Jeffrey Lang, seorang profesor Universiti Amerika, matematik, pandai dia. Tapi dia seorang ateis dan dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi ada seorang anak murid dia yang nakal tu, atau bukan nakal lah, maksudnya bagi kok daripada dia Al-Quran terjemahan. Bagi kat dia, kemudian tak ada nak apa, cabut keluar macam tu saja. Pandai-pandai lah Jeffrey Lang ni baca Quran. Dia baca Quran, lalah setelah itu menjawab persoalan-persoalan yang di dalam kepala dia, lalah kali masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, itu dia. Jadi baca Quran tak sesat. Sebab apa? Sebab dia mudah saja. Al-Quran tu mukjizat. Takkan mukjizat nak menyesatkan kita. Mukjizat tu adalah panggil pedoman. Mukjizat tu adalah panggil kebenaran. Menunjukkan tentang kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini menunjukkan tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini menunjukkan macam-macam tentang bukti-bukti yang kukuh dan sebagainya, bukti kejadian siang dan malam, bukti sains, bukti macam-macam, bukti Allah SWT menyusun Al-Quran dengan kalimah yang begitu cermat, macam-macam. Takkan nak sesat kalau kita baca. Bahkan kita tak akan sesat, bahkan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacalah Al-Quran beserta dengan maknanya, sebab di situ ada peringatan dan di situ juga ada pelajaran. Tuan ibu dah sekalian, saya rasa banyak kali dah saya sebut, dekat rumah kita kena ada Al-Quran terjemahan. Jadi mungkin kalau tak ada tu, pergilah cari Al-Quran terjemahan. Kok-koklah ada lagi masa yang berbaki umur kita ni, yang semakin wallahu a'lam bisawab, tak tahu bila Allah jemput kita. Maka dalam keadaan ini paling tidaknya sempatlah kita orang panggil berinteraksi. Sebab itu
Kalau kata ulama, seseorang yang nak berinteraksi dengan Allah, dia menunaikan solat. Dia berdoa tu, dia berinteraksi dengan Allah. Tapi kalau dia nak Allah berinteraksi dengan dia baca Quran. Baik. Tentu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Jadi bacalah Quran. Sebab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kena baca Quran? Yang ketiga ialah kerana Quran itu memberi syafaat. Kerananya memberi syafaat. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Jadi diberi syafaat. Baca surah Al-Mulk setiap malam, maka memberi syafaat di alam kubur. Baca surah Al-Kahf dan juga sebagainya, jadi juga syafaat di hari akhirat dan macam-macam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian. Jadi kerana apa kita baca Quran? Kerana ianya memberi syafaat. Kemudian sebab apa kita baca Quran? Kerana padanya ada ketenangan. Al-Quran itu ada ketenangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazala 'alaihim sakinah wa khashiyatuhumul rahmatu wa haffathumul malaika wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah, di masjid, sambil mereka membaca Al-Quran dan mempelajari sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka. Bila baca Quran ramai-ramai di masjid, malam Jumaat ke, ataupun selepas main Isyak, mungkin baca surah Al-Mulk ramai-ramai, saling tadarus, saling betul-membetulkan dan juga sebagainya. Kawan sebelah baca surah Al-Mulk dan tersilap, kira kalau dia tersalah sekali tu mungkinlah kita ni, tapi mungkin banyak kali mungkin kita boleh tegur dia dan sebagainya, tersilap baca dan sebagainya waktu tu. Jadi bila mana dalam keadaan macam tu, di rumah Allah dia baca Quran, satu kumpulan manusia berkumpul di rumah Allah baca Yasin ke malam Jumaat contohnya, ramai-ramai baca Yasin sambil membaca Quran dan mempelajari sama-sama mereka, maka apa dapat? Ketenangan akan turun pada mereka. Itu yang pertama. Kemudian diluputir oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah pun mai. Rahmat Allah pun Allah beri kepada kita, dan juga malaikat mengerumuni, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk malaikat pun mai, dan juga Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Jadi kita dekat dunia ni barangkali orang tak nak sebut pun kebaikan kita. Kita tak terkenal pun dekat dunia ini. Kalau buat contohlah, kadang-kadang Facebook kita baru buat, kemudian kita nak tunggu seorang like pun tak like pun sudah. Mana dia pergi? dia ada ke tak ada ni orang yang baca. Jadi tengok gambar dan sebagainya, mana pergi mereka ni? Jadi tak terkenal pun. Kalau artis, ratus ribu like boleh dapat. Kita satu like pun boleh tentu. Jadi dia kecewa sebab dia tidak dikenali orang, ataupun orang buat tak tahu dengan dia, ataupun orang kata kat dia. Jadi orang tak suka dengan dia, orang pun tak mau like ke, dia buat status. Contoh. Tetapi dia mungkin tak terkenal di dunia, tapi di makhluk-makhluk lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkenal di langit. Barangkali wallahu a'lam bissawab. Mereka ni makhluk-makhluk Allah yang berada di sisi Allah menyebut-nyebut orang yang ramai-ramai ni yang duk baca Quran dan sebagainya. Mungkin dia tak terkenal di bumi, tetapi barangkali namanya terkenal di langit. Kita ni kalau tak terkenal di langit, di bumi ni tak ada masalah lah. Tapi kalau di tempat lain, tambah malaikat, tambah makhluk-makhluk yang lain yang berada di sisi Allah SWT mengenali kita dengan orang yang membaca Quran, di dalam belajar Quran, di dalam masjid dan sebagainya. Yang tu kita rasa satu nikmat yang begitu besar.
Ini tuan-tuan ibu dan ayah sekalian. Itu kita dapat apa? Dapat ketenangan. Banyaklah benda dapat ketenangan, dapat rahmat, malaikat mengerumuni, dan juga makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah SWT menyebut-nyebut kita. Dan barang siapa amalannya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Nanti dah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ni kena cargas sikit. Jadi atau yang mudahnya iaitu membaca Al-Quran. Baik. Sebab apa kita kena baca Quran lagi? Kerana padanya banyak kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun." Maksudnya, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf saja dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada 19 huruf. 19 huruf di dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 19 kali dengan 10 yang saya cerita pada sebelum ini. Jadi 190. Itu bismillah saja kalau surah Fatihah dan sebagainya. Kalau boleh baca satu juzuk lagilah dapat kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan itu digandakan menjadi 10 dengan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim itu satu huruf. Jadi kebaikan yang banyak kalau baca Quran ini. Tuan ibu dan ayah sekalian, dan dikatakan lagi kerana padanya manusia yang terpilih. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mempelajari Quran ini maknanya luas. Selain daripada mempelajari makhraj, tajwid dan sebagainya, dia juga mempelajari tentang ulumul Quran. Iaitulah ilmu berkaitan dengan Quran. Jadi kemudian dia ajar pada orang lain. Tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, dia belajar tafsir Quran, kemudian dia belajar juga pada orang lain. Dia mengajar pada orang lain. Jadi adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mempelajari Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dan sebab apa kena baca Quran? Kerana membacanya menambah iman. Membaca Quran tambah iman. Di mana surah Al-Anfal ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan sesungguhnya orang yang beriman itu yang sempurna iman dia apabila mereka disebut tentang nama Allah, maka gemetar hati mereka. Itu ada iman. Rasa takut sebut nama Allah. Dan apabila wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan mereka ayat-ayatnya, maka menjadikan zadatuhum imana, mereka ini menambah keimanan. Baca Quran tambah iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan menjadikan mereka itu bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi tuan-tuan ibu dan sudah. Jadi kena baca Quran, sebab Quran itu dia boleh menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan ayah sekalian, itu antara sebab apa kita perlu baca Al-Quran. Adanya ketenangan, adanya rahmat dan juga sebagainya, adanya menjadikan kita manusia yang terpilih, sebaik-baik manusia, dan menambah keimanan, dan banyaknya kebaikan ketika membaca Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah-ayah sekalian, kemudian kita tengok lagi
Itu memelihara lisan, iaitulah dengan cara kita syukur dengan lisan yang Allah beri ini, iaitulah dengan cara memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan memimpin orang lain menuju ajaran Allah dengan lidah yang kita gunakan nasihat. Nasihat dan tunjuk ajar. Ini tak baik ni, kamu buat macam ni. Ini kita mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu di kalangan ulama mengatakan budak sebelum balik ataupun mumayyiz itu, baiknya kita cerita kat dia yang mana baik dan yang mana tak baik, yang mana yang kena buat, yang mana yang tak boleh buat. Sebab tu dia mumayyiz. Kalau balik baru nak cerita kat dia, payah. Orang yang balik dia dah ada keputusan dia sendiri, tapi mumayyiz dia tak ada keputusan dia sendiri. Tapi kalau kita kata benda itu jangan, kena tegas, jangan. Kalau benda itu kata-kata baik, kita suruh dia buat baik. Itu memimpin. Misalnya mumayyiz, bila mana mungkin 4 tahun aku, Allah Alam lah, 4 ataupun sampai sebelum dia balik tu. Jadi kita ajar dia, yang ni abang kena buat, yang ni tak, abang tak boleh buat. Abang kena buat, abang tak boleh buat. Jadi yang tu cara kita memimpin orang lain menuju agama Allah SWT. Ataupun bila dia dah balik pun, ini pun tanggungjawab kita juga, untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan juga melarang daripada melakukan keburukan. Dan seterusnya, iaitulah dengan cara mensyukuri nikmat Allah ini dengan menggunakan lisan ini, iaitulah melahirkan sesuatu yang ada di dalam hati dari segala hajat dan keperluan. Nak melahirkan apa yang ada dalam hati ikut hajat. Bukan boleh melahirkan segala-galanya. Tak puas hati semua bubuh boleh. Semua bubuh caci maki orang dan sebagainya. Ini tak boleh. Jadi mengeluarkan apa yang ada di dalam hati ada hadnya. Ada yang tak pasti. Ada yang kadang-kadang kita terpaksa kena fikirkan macam mana cara nak menasihati orang, dan cara yang terbaik. Seperti yang kita belajar tentang hadis ad-dinun nasihah. Bagaimana kita nak memberi nasihat pada orang, kena tengok time. Kena tengok time, kena tengok masa. Kalau orang baru balik kerja, tiba-tiba terus nasihat. Memang nasihat itu benda yang baik, tapi masa dia otak dia tak boleh terima, dia tidak boleh berfikir. Jadi waktu tu nasihat kita hanya sia-sia sajalah. Dia takkan, nasihat tu memang kita dapat ganjaran pahala, tapi silap barangkali dia makan diri kita balik. Dia makan diri kita balik dan tidak memberi kesan kepada orang yang mendengar. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah sekalian, jadi apa yang ada di hati boleh dilahirkan mengikut hajat dan keperluan. Dan ataupun dengan masalah agama ataupun urusan keduniaan. Jadi boleh dilahirkan dengan lisan. Ada kemuskilan. Tanya ini ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tanya itu ada penawar, ada racun. Dia tak penawar racun, bunyilah. Jadi penawar, dia boleh menghilangkan kejahilan bila mana kita tanya. Jadi yang itu jadi penawar. Bila kita ragu tentang sesuatu masalah, maka kita tanya. Kita tanya kepada guru kita, ataupun kita bertanya pada kawan-kawan kita, atau bertanya pada siapa saja. Dia akan jadi penawar bila mana bila kita bertanya, kejahilan kita itu akan hilang. Tapi racun dia, ni masalah. Racun dia persoalan yang tidak memberi manfaat. Tanya kadang-kadang soalan yang dia tak ada manfaat bagi diri dia. Contoh, saya pernah ada orang tanya saya. Kalau saya mudah je, saya tak boleh jawab. Saya kata Wallahualam. Ataupun tentangnya, nanti saya rujuk balik. Baik tuan-tuan, ibu dan sekalian, dalam cerita peristiwa di dalam Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS, dan juga Nabi Yusha, Nabi Khidir berjalan, Nabi Musa berjalan dengan Nabi Yusha. Jadi seorang bertanya pada saya, lepas Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu bertemu, ke mana perginya teman Nabi Musa AS ataupun Nabi Yusha? Itu orang pening. Dia tanya, pergi mana? Dia nak tahu cerita tu komplit. Dia tak mau cerita tu sebab Quran didatangkan bukan hanya untuk cerita saja.
Tapi Quran diberi apa, Allah SWT bagi bentuk cerita. Allah nak kita ambil pengajaran daripada moral of the story, orang kata lah, contoh lah. Saya silap sebut, orang gelak saya pula. Betul ke? Jadi pengajaran daripada cerita tu. Jadi nak tengok cerita, duk baca cerita orang putih duk cerita jugalah, duk cerita malam-malam, duk baca apa buku, dan mungkin orang kita pun duk baca bagus, baca buku tentang kisah-kisah untuk anak mendapat vocab ataupun mendapat apa kosakata. Bila baca-baca, kadang budak ni tak erti cakap, jadi kita kena membaca kat dia. Dia kena baca kat dia. Jadi dia adalah vocab-vocab dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan saudara. Jadi Quran bukan hanya untuk cerita, tetapi dia adalah hudan, dia adalah petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan macam-macam burhan, furqan. Dan semua itu memberi petunjuk, menolak keraguan dan sebagainya. Bukannya menamatkan cerita yang di situ. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi saya abang kata wallahu a'lam bissawab. Kata mungkin ada benda ni saya rasa abang tak perlu nak mengetahuinya. Mungkin kalau nak tahu, cubalah cari ke mana kau perginya. Tidaklah dia cerita secara detail ke mana perginya Nabi Yusha itu, ataupun teman Nabi Musa AS itu ke mana pergi. Sampai ada lagu pun, ke mana kau pergi pada lah. Jadi kita pun ada haknya untuk ditanya. Ada benda itu kalau ditanya jadi penawar, dan kalau tak ditanya jadi kalau ditanya jadi racun. Jadi apa lagu apa tangan kanan tangan kiri itu racun dan penawar. Jadi kita yang boleh mengimbang, otak kita boleh mengimbang, ataupun akal kita seorang hamba Allah tu dia boleh mengimbang. Benda apa yang boleh mendatangkan manfaat dia tanya. Benda apa yang boleh mendatangkan keracunan kepada dia, jangan tanya. Bahkan nanti silap tanya macam tu lagi, dia main keraguan. Dia main keraguan tadi, dia kata Quran tak lengkap pula, jam. Ini yang masalah. Dia kata awalnya cerita tu sebab dia main keraguan. Ini kita tak mau. Kalau kita bertanya, dia mendatangkan racun, mendatangkan keraguan kepada Quran, ini masalah. Tapi kalau kita tanya, maka penawarnya ada di situ, dan keraguan boleh hilang, ataupun kejahilan kita boleh hilang, maka bertanyalah ibu dan ayah sekalian. Itu tak ada masalah kalau kita nak tanya. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai tak mana ni. Jadi kita berhenti dekat D tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung seandainya lisan tidak digunakan satu perkara yang baik pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ibu dan ayah sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat sedikit sebanyak tentang pengajaran kaitan galakkan kita menggunakan lidah untuk kebaikan, dan cara-caranya bagaimana, dan juga galakkan juga lidah kita untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf pada ibu dan ayah-ayah sekalian kalau terasa hati dan juga sebagainya. Mudah-mudahan diri kita diridhai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Aku li hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa anjil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya wa rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.